Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Muhammad. Ini ringkas 9 pagi. Jaringan jalur lebar yang lebih menyeluruh di Sarawak bakal mempertingkatkan keberkesanan kemudahan telekomunikasi khususnya di luar bandar. Malah ia secara langsung turut memberi impak yang tinggi kepada sektor pendidikan yang kini beralih ke arah kelaziman baru iaitu pembelajaran dan pengajaran atas talian. Sudah tentu keboleh capaian akses internet sememangnya dinantikan bukan sahaja masyarakat umum di luar bandar tetapi warga pendidik. Bersyukur kerana keperluan memiliki rangkaian internet yang menyeluruh di negeri Sarawak ini adalah suatu yang sangat-sangat ditunggu-tunggu. Memandangkan bahawa norma baharu pendidikan sekarang sudah berubah di mana kita tiada lagi hanya mengajar secara bersemuka tetapi juga mengajar secara atas talian dan juga secara luar talian. Ya, walaupun kita tahu bahawa Kementerian Pendidikan ada menggariskan 3 cara untuk menjalankan pendidikan pembelajaran dari rumah iaitu online, offline dan juga offsite. Ya, jadi dengan adanya rangkaian internet dari Sarawak ini, jadi kita harap pembelajaran online dan juga offline tadi akan berjalan dengan lebih sempurna. Dan juga kita bersetuju supaya rangkaian ataupun jaringan internet ini harus diperluaskan lagi dan harus diberi lebih besar lagi dia rangkaiannya agar semua rakyat Sarawak, terutamanya sekarang kita lihat untuk sesi pengajaran dan pembelajaran khususnya kita amat memerlukan rangkaian internet yang meluas. Jadi amat setuju kita dengan apa yang dihasratkan oleh Ketua Menteri dan perancangan ini supaya ianya menjadi satu kenyataan dan realiti. Kita tahu sekarang kerajaan telah tengah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk rakyat, terutamanya di luar bandar. Beliau berharap segala perancangan itu dapat memberi impak kepada kelestarian sektor pendidikan di negeri Sarawak meskipun berdepan beberapa kekangan pada peringkat awal. Saya bercakap melalui aspek pendidikan, khususnya pendidikan, agar semua rakyat dapat mencapai proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berimpak tinggi. Walaupun banyak kekangan dan cabaran, tetapi apabila rangkaian internet ini ianya disebarkan ataupun diberi anjakan yang lebih meluas, insya-Allah ianya boleh membantu dalam melestarikan pendidikan kita dan juga boleh memberi impak yang positif kepada pembangunan pendidikan kita. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak merancang untuk memiliki rangkaian telekomunikasinya sendiri dalam tempoh 2 tahun akan datang. Menurutnya, keputusan untuk memiliki rangkaian telekomunikasi ini adalah bertujuan untuk memperluaskan khidmat jaringan jalur lebar khasnya di luar bandar. Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak KWKPK menyediakan beberapa pangkalan hadapan bagi persediaan menghadapi bencana banjir di seluruh negeri Sarawak. Menteri Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pihaknya sudah melakukan persediaan termasuk dari aspek logistik, keperluan penempatan dan makanan yang siap kepada semua mangsa yang akan ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Khusus untuk banjir ini, persiapan yang telah dibuat iaitu bekalan bantuan makanan di pangkalan hadapan, forward base we call it, pangkalan hadapan dan kawasan mangsa yang tidak berpindah. So ada tempat di mana memang di situlah bekalan makanan disimpan dan khas untuk kawasan yang mana mangsanya tidak berpindah, mereka berada di situ, tidak pergi ke pusat pemindahan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penyerahan Geran NGO KWKPK kepada PAWE, PPWE dan PDK Daerah Kuching pada Sabtu. Fatimah menambah tiada aktiviti memasak di pusat pemindahan namun tata cara penyediaan adalah menerusi makanan yang telah siap. Keputusan yang telah dibuat ialah keputusan yang dibuat oleh Jawatan Kuasa Bencana bahawa tidak ada aktiviti memasak di pusat pemindahan masa pandemik COVID-19. Kalau dulu memang ada, kita melibatkan sukarelawan untuk membantu memasak bagi mangsa banjir yang dipindahkan ke pusat pemindahan tu. Tapi sekarang
aktiviti ini tidak diadakan disebabkan pandemik COVID, kita akan sediakan makanan bermasak. Disediakan makanan bermasak. Sementara itu, Fatimah turut ditanya berhubung isu kesulitan pasangan bukan warga negara yang terpaksa menanggung kos pembayaran tinggi sepanjang tempoh karantin. Katanya ia tertakluk kepada keputusan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam penetapan prosedur operasi standard SOP mengenai tata cara kemasukan ke negeri ini. Berita baik untuk petugas dan penyelia Pusat Pemulihan dalam Komuniti PDK di Sarawak apabila allowance bulanan dinaikkan bermula tahun depan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pembayaran dari peruntukan RM100 juta yang diluluskan dalam Belanjawan Sarawak 2021 itu untuk 3,500 petugas PDK. Jelasnya penerima allowance berjumlah RM1,200 akan dinaikkan ke RM1,500, manakala penerima allowance RM800 akan dinaikkan ke RM1,200. Jadi alhamdulillah kerajaan persekutuan telah meluluskan iaitu kenaikan yang akan berkuat kuasa Saudara Muhammad Guntur dan Ali berkuat kuasa pada tahun hadapan. Kadar allowance untuk petugas kalau sebelum ini 800, alhamdulillah tahun hadapan akan dinaikkan kepada RM1,200 sebulan. Orang bertepuk. Ini untuk petugas dan seluruh petugas di PDK kita di seluruh Sarawak adalah 297 orang petugas. Dan untuk penyelia 1,200 dinaikkan kepada 1,500 sebulan. Dan ini akan memberi manfaat kepada 55 penyelia di PDK kita. Dan satu lagi berita bagus yang kita dengar bahawa untuk kerana operasi bagi pawit juga dinaikkan daripada RM33,000 kepada RM50,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan kita akan lebih lagi menggunakan pakai apa yang telah disumbangkan kepada PPWE. Sebab itulah kita memerlukan sedikit dana untuk kita melaraskan atau juga aktiviti kita. Termasuk itu saya menerima RM5,000 dari pihak kerajaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kerajaan yang memberi kita sedikit keringanan untuk kita menjalankan tugas di sini. Dengan ada grant ini kita dapat meluaskan ataupun menggerakkan lebih jauh dikit daripada yang biasa. Sebab kita telah diberi mandat oleh Jabatan Pertanian untuk mengadakan komuniti pertanian. So dengan adanya grant yang diberi itu, jadi dapatlah kita membawa ahli dengan menyediakan barang-barang untuk sama-sama bergerak dalam aktiviti pertanian nanti. Projek bekalan air kawasan Tinjar Fasa 2 bakal beri manfaat kepada 33 buah rumah panjang termasuk beberapa kampung serta rumah ibadat. Perkara itu didedahkan Menteri Muda Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Pengguang Manggil, apabila projek itu siap dalam masa terdekat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata ini kerana terdapat sebahagian rumah kediaman dan pusat ibadah masih belum disambung dengan paip air dari grid bekalan air bersih sedia ada dari loji air Beluru. Katanya masalah bekalan air akan diselesaikan setelah sambungan paip dari loji siap untuk disalurkan kepada penduduk setempat. Menurutnya, projek bekalan air kawasan Tinjar Fasa 2 terbagi kepada dua bahagian iaitu pakej 1 cadangan paip agihan utama dan bekalan air ke rumah panjang dan kampung sepanjang Jalan Utama Beluru, Long Teru dan Jalan Long Lama. Manakala pakej 2 cadangan menaik taraf raw water intake Tinjar cadangan baru dan menaik taraf loji rawatan air Tinjar dan cadangan baru tangki aras tinggi Tinjar. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan dialog penyambungan bekalan air bersih di Dewan Masyarakat Beluru.
Seterusnya, perkembangan COVID-19 di Sarawak. Daerah Kuching kekal berstatus merah dengan jumlah keseluruhan seramai 59 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lalu. Manakala daerah Miri dan Lawas juga kekal berstatus kuning setakat ini. Bagaimanapun tiada kes positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak pada Sabtu. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, terdapat satu kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada Sabtu. Dengan itu, jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak kekal sebanyak 1,055 kes dan tiada pertambahan kes kluster dilaporkan. Setakat ini, kluster aktif masih kekal 6 iaitu kluster Green Hill, kluster Besi, kluster Seladah, kluster Haji Baki, kluster Wisma Sebekas dan kluster Jalan Abel. Kerajaan tidak menolak kemungkinan memperluaskan pengharaman jualan arak di kedai sebeneka dan kedai runcit di negeri selain wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzuk Syari berkata, kerajaan menerima komen positif daripada masyarakat berentasi kaum berhubung langkah itu yang dijangka dilaksanakan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bermula Oktober tahun depan. Setakat ini katanya pengharaman jualan arak hanya dihadkan di wilayah persekutuan, namun pihaknya tidak menolak kemungkinan akan diperluaskan di tempat-tempat lain. Mengulas lanjut, Ahmad Marzuk berkata pihaknya juga menerima aduan daripada pekerja kedai serbaneka yang terpaksa menjual arak. Katanya pengawalan penjualan minuman keras di negara ini masih di belakang berbanding negara lain, termasuk Singapura yang dilihat lebih ketat dari segi penguatkuasaan undang-undang. Bagaimanapun jelasnya ia merupakan permulaan yang baik walaupun hanya dilaksanakan di wilayah persekutuan dahulu. Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Luqman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.